perbincangan kita pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tutup tawabang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati gunakan Fadilatul Imam kita pada pagi ini. Tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin rahmat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala dapat bersama pada pagi ini, subuh ini, kita solat subuh berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima akan amal ibadah yang kita lakukan pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita mengisi sedikit masa kita untuk santapan rohani. Santapan rohani, tadi kita telah sahur, kan? Sahur maknanya kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada sahur itu terdapatnya keberkatan. Inna suhur bil barakah. Inna suhur barakah. Sesungguhnya sahur itu terdapatnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur juga membezakan dengan amalan golongan Alkitab. Amalan golongan Alkitab. Itu juga dengan berbuka awal, iftar. Iftar maknanya berbuka. Dan digalakkan kita berbuka pada awal waktu iftar. Jadi dua amalan ni antara amalan yang bercanggah dengan golongan Alkitab. Di mana golongan Alkitab mereka ada juga mereka berpuasa tetapi mereka lambat berbuka. Kemudian dalam bab sahur pun golongan Alkitab mereka tidak bersahur. Mereka tidak berpuasa. Malahan ada mereka berpuasa 24 jam. Mereka berpuasa 24 jam. Jadi berlainan dengan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita kena mengambil merebut ataupun peluang-peluang yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan pada bulan Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, dia kata man faraja bidhu Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang suka dengan kehadiran Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Masya-Allah. Jadi naklah kita suka dengan kehadiran Ramadan ni. Gembira sangatlah. Malahan bagi orang Arab pula kalau Ramadan ni mereka memasang lampu-lampu. Memasang lampu-lampu kan yang digantunglah di depan rumah mereka lah. Malahan dalam rumah pun mereka gantung lampu-lampu. Tidak seperti kita. Seperti kita ni mereka gantung lampu tu bila nak raya ya. Bila nak raya sukalah sangat kehadiran raya. Ialah hari raya pun hari yang menyukakan kita lah. Aidul Fitri. Aid ni hari raya lah. Aid. Ain ya dal aid. Mana hari gembira lah di atas kemenangan. Tapi sebelum kita mendapat kemenangan, maknanya kita kena berlawan lah. Dan lawan baru tahu menangkan lah. Tak. Ini berlawan pun tak ada. Lawan pun tak ada. Tiba-tiba nak menang. Aku nak menang lah sambut raya ni dengan pelbagai cara lah.
dengan tu dengan ni dan sebagainya. Malah di kalangan kita ni kalau tak ada gaya macam tak seronok lah. Dan masing-masing risau. Masing-masing risau kan disebabkan oleh Covid ni, gaya ke tidak? Gaya ke tidak? Balik kampung tak di kampung? Boleh rentas ke tak rentas? Dan sebagainya. Jadi itu yang orang kata lebih menjadi fokus kepada mereka. Sedangkan sepatutnya kita lebih fokus kepada Ramadan. Kita lebih fokus pada Ramadan. Apakah pengisian Ramadan? Adakah kita berubah? Kalau sebelum ni kita tak datang ke surau, tak ikut pengajian, adakah tahun Ramadan ni kita akan berubah? Akan datang ke surau, datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sedangkan datang ke masjid ini termasuk dalam kumpulan orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan akhirat. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaka yakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Serta mereka itu mendirikan sembahyang dan mereka itu menunaikan zakat dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni dalam surah Imran, ayat itu jelas jelas kepada kita, kalau kita nak masuk dalam kumpulan orang-orang yang beriman dengan Allah akhirat, so maknanya mengimarahkan rumah-rumah Allah Ta'ala, rumah ibadah, itulah masjid, surau dan apa saja tempat yang jadikan tempat ibadah. Dalam konteks kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan. Nabi Muhammad sallallahu pernah bersabda, dia kata, "Mu'tiyat ummati khamsatu asya lam tu'ta li ahadin qablahum." Diberikan kepada umat aku itu 5 perkara yang mana tidak diberikan kepada salah seorang daripada kamu sebelum daripada kamu. Nabi kata, aku beri pada kamu itu 5 perkara. 5 perkara yang mana 5 perkara ni tak pernah pun dibagilah kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, al-awwal, iza kana awwalul lailah min Ramadan yanzurullahu ilaihi birahmah wa man nazara ilaihi birahmah la yu'azibahu ba'dahu abada. Apabila adalah awal malam daripada Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menilik kepada mereka dengan rahmat. Allah Taala menilik kepada siapa? Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan so kita ni, masalahnya kita ni umat Rasulullah ke tidak? Ini persoalannya kan. Adakah kita ni umat Rasulullah? Apa ciri-ciri umat Rasulullah SAW? Apa ciri-ciri dia? Salah satu ciri-cirinya sudah tentu kita beriman dengan Rasulullah lah, betul tak? So kita beriman tak dengan Rasulullah? Itu ciri pertama. Yang kedua, kita ikut tak sunnah dia? Kita ikut tak sunnah dia? Kita kata dia kita mengaku umat Rasulullah. So apa yang Nabi cakap, ambil yang suruh, ada tak kita ikut? Ada tak kita ikut? Mungkin ala 50 ya ustaz, 50 ikut, 50 tak ikut kan, ataupun langsung tak ikut langsung, ataupun mungkin dalam 100% ikut, ataupun 9.999% ikut dah. Macam tu, alhamdulillah lah kalau macam tu. Masalahnya orang kata tak ikut langsung, cakap saja umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak? Kemudian apa yang Nabi bawa? Apa yang dia bawa? Syariat. So kita ikut tak syariat tu? Syariat. Nabi yang bawa Quran, kita baca tak Quran? Kita amalkan Quran ke tidak? Baca Quran, amal tak amalkan? Amalkan tak Quran tu? So kat situ kalau kita buat apa yang Nabi suruh, insya-Allah taala masukkan kita dalam syurga. Dan Nabi juga pernah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap daripada umat aku tu masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia kata, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Kan barang siapa yang taat kepada arahanku, perintahku, syariatku,
Kan, apa yang ke bawah maka dia masuk syurga. Barang siapa yang sebaliknya, man asani maksiatlah pada aku, mana tak ikutlah arahanku, perintahku, kan, faqad aba, maka sungguh mereka termasuk kumpulan orang yang enggan. Enggan ni tak masuk surga maksudnya. Tak? Kena akhirat esok semua kita mengharapkan kan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat dia. Pada hari itu tidak ada syafaat, melainkan syafaat para nabi dan para rasul je. Dan orang-orang yang tertentu yang memang dah diberikan syafaat pada mereka lah. Orang yang terpilih yang Allah Ta'ala beri syafaat untuk beri syafaat pada orang lain. Masalahnya, adakah kita besok ada syafaat? Ada tak syafaat besok? Siapa yang nak bantu kita syafaat besok? Kalau bukan Rasulullah SAW. Kalau Nabi pun kita tak kenal, Nabi pun kita tak cinta, kan? Nabi pun kita tak suka syariat dia, tak sayang dengan syariatnya. So macam mana kita nak mendapat bantuan daripada Nabi? Nabi pun kata, dulu kau tak ikut syariat aku pun. Aku apa suruh kau tak nak ikut. Kan? Apa yang ke bawah kau berpaling. Bila azan dengar, kamu pekak telinga, kan? Bila azan didengarkan, kau buat pekak, kau tak tahu je kan? Macam tak dengar je. Sedangkan azan syariat aku, kan? Syariat azan tu syariat aku. Betul tak? Aku yang bawa syariat. Tapi kau tak nak ikut. So macam mana? So macam mana kita akan mendapat syariat? Daripada syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita mengharapkan syafaat dia. Baik, yang kedua, ya'murullah ta'ala al-malaikah bi istighfari lahum. Pertama tadi, bila masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala mendidik dengan rahmat. Barang siapa Allah Ta'ala mendidik dengan rahmat, la yu'azibahu ba'dahu abada. Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan dirinya selama-lamanya. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat bi istighfari lahum, mengistighfar, mengucapkan istighfar ataupun mengucapkan supaya dimaafkanlah umat baginda Rasulullah SAW tadi. So kita umat Nabi tidak. Jadi kalau kita umat Nabi, maka malaikat tadi meminta keampunan, istighfar keampunlah kepada kita lah. Yang kedua. Yang kedua, anna rahiyatul famul shaim atyabu indallah mihri miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih wangi pada sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Al-khuluful shaim. Khuluf ni bau mulut. Terlebih wangi mirhil miski daripada bau kasturi lah pada sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sisi para malaikat. Memang daripada sisi manusia memang tak wangi lah. Khuluf ni maknanya kosong perut daripada makanan. Kosong perut daripada makanan tempoh yang lama. Bila perut kosong daripada makanan tempoh lama, maka dia akan bau lah. Dia cakap tu bau lah. Sebaik kita pakai mask. Sebaik pakai mask kan. Covid ni memang kita kena pakai mask lah. Jadi tak adalah membawa kesan pada orang lain. Masalahnya kan kadang-kadang bila sahur tu makan jogging lah, makan potai lah, kan makan jengkol lah, macam jengkol jogging sama kan. Macam-macam lah makanan-makanan ni. Separuh daripada kita ni suka makan benda macam tu. Tak? Tapi potai macam saya tak apa suka sangat lah. Kan sesekali boleh lah. Tak? Macam tu. Tapi kalau selalu sangat pun tak seronok juga kan. Dan para malaikat ni dia tak suka orang berbau yang berbusuk-busuk ni, tak suka. Kan? Sebab Nabi kan bila ditawarkan makanan-makanan macam tu, Nabi menolak. Nabi menolak makanan-makanan yang jenis contohnya seperti bawang lah. Nabi pernah ditawarkan bawang supaya makan bawang, tapi Nabi menolak. Kerana dia menimbulkan bau tidak baik lah, tak elok. Sebab kalau makan bawang tadi, jadi Nabi bawa. Apa alasan Nabi? Kerana aku ni orang yang memunajat pada Allah. Aku orang yang memunajat pada Allah. Disebabkan aku selalu memunajat pada Allah, maka aku tak makan benda-benda yang aku makruh. Itu dah. Memanglah makruh lah. Daripada susul Islam ni makruh. Kan? Jadi sebabkan benda tu kita jangan makan. Apalagi kalau rokok kah benda kan.
Benda-benda yang tak elok lah, bagi yang kaki rokok lah, minta maaf lah kan, bagi kaki rokok kan, sebaiknya tinggalkan. Sebab apa? Sebab Nabi dia memang tak makan benda-benda yang makruh-makruh ni. Sebab apa? Aku orang munajat pada Allah. Bila kita orang munajat pada Allah ni, bau mulut kita kenalah bersih, bau yang wangi, sebab kita munajat pada Allah Ta'ala. Kalau tak, kita tak termasuk dalam kumpulan orang munajat. Bila tak masuk orang munajat, macam mana doa kita nak akan terima oleh Allah Ta'ala? Susahlah Allah Ta'ala terima, kerana bau mulut saja. Malaikat pun tak berani nak dekat. Tak? Tapi malaikat raqib atid tetap ada. Dia ada malaikat-malaikat yang tetap di sisi kita. Contoh malaikat raqib atid, dia sentiasa ada. Mana pergi kita ikut, dia ikut. Malaikat hafazah satu lagi, kita mana pergi dia ikut. Tapi ada malaikat-malaikat tertentu, dalam suatu masa tu dia tak akan masuk. Contohnya dalam rumah kita dipenuhi dengan gambar-gambar, patung-patung dan sebagainya. Kan? Malaikat dia tak masuk. Itu malaikat rahmat, dia tak masuk. So mana ada malaikat-malaikat tak dekat dengan kita, sebabkan oleh suasana yang tak sesuai lah pada kita. Jadi kalau kita nak sentiasa malaikat dengan kita, so naklah kita bersihkan antaranya mulut kita lah daripada bau-bau yang busuk lah. Macam tu. Puasa ni sebaik kita pakai mask kan. Semayang pun jauh, jarak 1 meter. Tak? Baik. Yang kedua tadi, bau bulan orang yang berpuasa lebih wangi daripada Allah Ta'ala pada bau kasturi. Yang keempat, yaqulullah Ta'ala lil jannati ittahizi zinataka wa yaqulu tuba li ibadil mu'minin wa hum awliyai. Allah Ta'ala telah berfirman kepada syurga, ittahizi zinataka, maknanya ambillah perhiasan kamu, ataupun berhiaslah, istilah lain berhiaslah. Wahai syurga, berhias-hiaslah. Yaqulu, berkatalah Allah Ta'ala, tuba li ibadil mu'minin, kebahagiaanlah, keberuntunganlah kepada hamba-hamba yang beriman. Hum awliyai, mereka itu sebagai awliya aku, ataupun wali-wali aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada syurga, berhiaslah. Malahan dalam hadis pula menyatakan bahawa bila masuk Ramadan, futihatil abwabal jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghuliqat abwabal niran, ditutup, ataupun wa ghuliqat abwabal jahannam, ditutup segala pintu-pintu neraka. Pintu-pintu syurga semua dibuka-buka, tak? Dan pintu neraka semua ditutup. Wa sufidatil syayatin, dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Wa maratil jin, kan ikat, jin pun diikat, syaitan dibelenggu, kan jin diikat. Apa tak? Bila masuk Ramadan, akhir Ramadan besok, kan masuk raya, syaitan dah dilepaskan semula lah. Macam tu. Cuma ada persoalan, kenapa di bulan Ramadan ni masih lagi berlaku maksiat, dosa, orang tak puasa. Tak? Kenapa masih berlaku lagi? Orang curi-curi tak puasa, kan? Kenapa? Kalau sebut dalam kitab itu, kan, antara sebabnya ialah kesan daripada perbuatan syaitan sebelum Ramadan. Dia kata kesan daripada dia, perbuatan syaitan tu sebelum Ramadan tu, mana kesan dia masih ada pada tubuh anak Adam. Macam tu. Kemudian pada manusia ni masih ada nafsu. Nafsu masih ada. Nafsu tu tak dibuang. Yang diikat syaitan. Nafsu masih ada. Tak? Jadi nafsu itulah yang kita kena kekang lah. Kekang, kan? Lagi satu lagi, di bulan Ramadan ni maksiat kan berlaku juga, tetapi tidak seperti selain Ramadan. Mana tahap maksiat di selain Ramadan lebih tinggi berbanding dengan tahap maksiat di dalam Ramadan. Kerana Ramadan ni bulan yang penuh berkah, kan? Keberkahan, bulan maghfirah, bulan keampunan dan sebagainya. Para ulama telah meletakkan nama bulan Ramadan ni dengan pelbagai nama. Lebih kurang dalam ada 18 nama, tuan-tuan. Disebut dalam kitab. Pertama, Syahrul Quran. Syahrul Quran. Yang kedua, Syahrul Siyam. Pertama bulan Quran, yang kedua bulan Siyam, bulan puasa. Yang ketiga, Syahrul Qiyam. Bulan Qiyam. Qiyam ni berdirilah, mengerjakan solat tarawih, kan, mengerjakan kata ibadat malam.
berqiyamul lail dan sebagainya. Kemudian yang keempat, syahrul doa, bulan doa. Mana bulan puasa ni kita digalakkan sentiasa berdoa. Jangan kita mengharapkan puasa Ramadan ni kita tunggu imam punya doa. Sebab kita ni tunggulah imam doa dulu. Dalam tarawih kan imam doa lah, kita sama-sama amin. Jangan kita harapkan itu saja. Balik nanti doa lah sendiri pula. Yang kita harapkan doa daripada orang lain je. Malah tahu kadang-kadang doa tuan lagi mustajab berbanding dengan doa tu imam. Dan berbanding dengan doa Ustaz Muhammad tu apa doa tu kan mustajab ke? Tak mustajab. Doa aku lagi mustajab ke? Doa aku lagi mustajab. Tentang doa sendirilah. Carilah dalam kitab dan buku-buku dan sebagainya, doa-doa apa yang sesuai untuk aku berdoa. Tak semesti bahasa Arab. Ada kalau kita ni tunggu bahasa Arab, doa bahasa Arab pada itu imam. Kalau tak ada bahasa Arab, tak boleh aku doa je lah bahasa Melayu ni. Jadi boleh doa dalam bahasa kita. Kerana bukan Allah Ta'ala tak tahu pun, tak faham pun, dia faham. Berbagai bahasa dan dunia Allah Ta'ala tahu. Sebab Allah Ta'ala yang aku yang menciptakan bahasa. Disebabkan aku menciptakan bahasa, so mana yang berdoa lah kamu. Tapi kenalah jaga adab-adab berdoa. Contoh sebelum kita berdoa mestilah ada membaca pujian kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup dengan berselawat juga. Kan itu dah doa-doa yang biasa kita baca. Rabbana atina tu doa-doa yang popular lah kita baca. Bacalah di samping doa lain. Jangan kita hanya membaca Rabbana saja. Baca lagi, tambah lagi doa. Panjangkan doa tu pun tak apalah. Ramadan ni, kerana Ramadan ni syahrul doa. Okay? Ramadan syahrul doa. Ramadan bulan berdoa. So kita digalakkan banyakkan berdoa, panjangkan doa. Tak hafal, ambil buku. Tak, ambil buku, tulis kat kertas dan sebagainya. Tambahkan lagi doa tu. Kan? Kerana doa bulan Ramadan ni doa mustajab. Kan? Doa mustajab. So kita galak doa. Syahrul doa. Kemudian yang kelima, syahrul rahmah, bulan rahmah. Bulan dikurniakan rahmah, keampunan Allah Ta'ala. Kemudian syahrul maghfirah, syahrul sabri, bulan sabar. Yang ketujuh ialah bulan sabar. Kenapa? Pada bulan Ramadan ni ialah bulan yang menguji kesabaran kita. Tahap mana kesabaran kita? Pertama, banyak jenis sabar dalam Ramadan ni. Pertama, sabar daripada buat taat. Sabar buat taat. Itu sabar pertama. Yang kedua, sabar berlapar. Sabar berlapar kan? Macam tu. Kemudian yang ketiga, sabar daripada orang maki kita. Sabar daripada orang maki kita, orang hamun kita dan sebagainya. Kalau ada orang maki kita, hamun kita ke, tengking kita bulan Ramadan ni, kita kata inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. So kita galakkan banyakkan bersabar ketika bulan Ramadan. Cuma jangan bulan Ramadan kita bersabar. Bila habis Ramadan, habis semua orang dilutu kan? Tak? Habis semua orang dilutu, jumpa orang lutu, jumpa orang lutu, macam tu. Tak? Jumpa orang tangan dia pun ringan. Tangan ringan lah. Macam tu. Tangan ni nikmat Allah Ta'ala kan. Kalau sebut dalam kitab dia kata dia kata wala syakka fi siyami syahr Ramadan, tidak syak sesungguhnya pada bulan Ramadan itu terdapat 3 jenis sabar. Pertama, sabrun ala taatillah, sabar di atas taat pada Allah. Yang kedua, sabran ala aqdarullah ta'ala al-mu'allim min ju' wal atash. Kan? Sabar di atas qadar Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menyakiti kita dengan ju', dengan berlapar dan juga dahaga. Allah Ta'ala menguji kita dengan ju', dengan kelaparan dan juga dahaga. Cuma pada bulan, dalam suasana permulaan Ramadan ni, kita nampak tak ada teruk sangatlah. Sebab banyak hujan kan. Hujan, jadi cuaca pun mendung, jadi kelaparan tu tak apa sangat.
Nanti tengoklah nanti pada pertengahan Ramadan ke tak tahu. Mungkin cuaca sangat panas kita tak tahu. Kerana cuaca ni boleh berubah-ubah. Macam tu. Kalau panas sangat memang terlantar juga kita kan. Hulu hala juga. Kemudian sabran an muharamillah ta'ala. Haramallahu ala shaim. Yang ketiga, sabar di atas kan Allah, apa-apa Allah Ta'ala telah harapkan kepada orang yang berpuasa, daripada makan dan minum, berbuka dan sebagainya lah. Hatta berjima' sekalipun. Berjima' maknanya melakukan hubungan setubuh suami isteri pun bersabar. Terutama sekali orang yang baru menikah lah. Orang yang baru menikah, berkahwin. Dalam Ramadan ni kita jangan sangka tak ada orang berkahwin. Ada. Tak ada pejabat agama, itu ramai juga kahwin. Tak ada. Mana puasa pertama ada orang kahwin. Jadi kita jangan anggap tak ada orang kahwin. Kan kahwin muda pun ada. Umur 50, anak kahwin nak dara. Umur 20 lebih. Macam tu. Jangan pandang orang lain. Jangan pandang orang lain, pandang diri sendiri. Betul tak? Okey tu. Betul tak? Okey. Poligami dah tu, ada satu kes yang menikahkan itu. Kan? Terkejut aku, kan? Soalan ayah macam kahwin dengan anak gitu. Tapi itulah. Kahwin nak dara lah macam tu. Rezeki dah kan. Rezeki. Dah syukur. Rezeki ke? Alhamdulillah. Syukur kata alhamdulillah. Masya-Allah. Baik. So ada 3 jenis sabar. Pertama, sabar di atas taat pada Allah. Yang kedua, sabar di atas qada dan qada Allah yang telah menentukan kita sebagai umat Nabi ini kena mesti berpuasa, berlapar daripada makan dan minum, dan perkara yang diharapkan. Yang ketiga, sabar di atas perkara yang diharapkan Allah Ta'ala tu. So ada 3 jenis sabar. Kan? Jadi setiap benda tu ada pahala lah. Setiap sabar itu ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Kemudian disebut dalam kitab juga ni ada lagi sabar yang lain. Pertama, apa lagi? Yang ke-8, sabar sedekah, syahrul sedekah. Syahrul sedekah. Kemudian yang ke-9, syahrul rezeki, bulan rezeki. 9 bulan rezeki tu tak? Mana bulan Ramadan pun dia kata bulan rezeki juga. Kemudian yang ke-10, syahrul muasad. Syahrul muasad ataupun syahrul ju'. Syahrul ju'. Jud ni makna bulan pemurah. Kita memurah hatilah. Bermurah hati untuk bersedekah. So kalau nak cari sumber duit untuk surau bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Mazin. Kan sebab bulan Ramadan ni orang suka bersedekah. Kena banyaklah buat promosi sikit berkenaan dengan Ramadan ni supaya orang rajin bersedekah ke surau. Kena buat pelbagai program kan, buat orang kata keluarkan iklan, orang kata apa, buat banner ke, bagi sumbangan pada surau. Jadi orang akan, sebab apa, bulan ni orang suka bersedekah. Ajud dan Nabi juga ada kepada hadis tu, Nabi sangat suka bersedekah. Seperti angin kan. Selain Ramadan, Nabi memang suka bersedekah. Masuk Ramadan lagi pula Nabi suka bersedekah. Sama seperti angin yang menghembus. Rihil mursalah, angin yang berhembus sangat laju. Maknanya sangat, mana pantang je orang minta, memang Nabi bagi macam tu. Gitu. Tak kisahlah berapa banyak kan. Kemudian dinamakan juga syahrul muasad, iaitulah hari menghiburkan. Hari ikutan, mana menghiburkan orang fakir miskin. Orang fakir miskin. Itu sebab dikatakan syahrul muasad. Hari menghiburkan orang yang fakir, orang yang susah dan sebagainya. Cuba tengok orang yang susah, orang fakir pada bulan Ramadan ni. Ada saja tentang orang nak menyumbang. Jadi orang fakir miskin ni dia suka solok lah. Ramai orang akan menyumbang. Tak kisahlah besar ke kecil dan sebagainya, akan ada orang yang menyumbang. Okay. Ja'a bil hadis Sulaiman Al-Farisi, telah datang dalam satu hadis Sulaiman Al-Farisi yang telah terdahulu. Dia kata dinamakan syahrul muasad. Maka ditanya oleh
oleh sebahagian daripada orang. Kenapa dikatakan syahrul mu'assad? Syahrul mu'assad. Kenapa? Kerana liyazuqul ghina ta'mal ju' fala yansa al-ja'i'. Kan kenapa dikatakan syahrul mu'assad, hari menghiburkan? Kenapa? Hari menyeronokkan. Kenapa? Kerana orang kaya menyelami hati dan perasaan orang miskin. Orang kaya menyelami hati dan perasaan orang miskin. Liyazuqul ghina ta'mal ju', supaya merasai orang kaya akan maknanya bila tak ada makanan, maka dia tidak lupa akan orang yang lapar. Mereka tak lupa orang yang lapar. Orang kaya, kita tengok orang kaya, tengoklah makanan dia. Kalau dia makan terpenuh kan, dia tinggal dia dengan pelbagai jenis makanan. Tukang masak pun ada. Orang kaya ada tukang masak. Kita ada tukang masak tak? Tak ada kan? Rumah kita lah. Rumah kita lah yang menghidangkan, memasak makanan untuk kita kan. Macam tu. Bagi orang kaya, isteri dia tak masak. Dia tak masak. Separuh orang kaya lah. Walaupun ada juga orang kaya yang isteri masak. Separuh orang kaya ni isteri tak masak. Dia hanya mengarahkannya tukang masak untuk memasakkan makanan. Siap time ketiganya, setiap pukul pun hidang makanan dah siap, dah hidang. Tak? Dan perut mereka ni, orang kata sentiasa ada makanan, tak kisah sangatlah makanan. Bagi orang yang tidak berpuasa, bagi orang yang fakir miskin, orang fakir, apa takrif orang fakir? Mana keperluannya, contohnya dalam satu hari itu contohnya RM100. Dia hanya dapat RM20 je. Itu orang fakir. Orang miskin keperluan harian, contohnya orang miskin keperluan hariannya ialah RM100. Tetapi dia hanya dapat contohnya RM70, RM60. Maka itu dengan orang miskin. Orang fakir ni lagi teruk pada orang miskin. Macam tu. Bila kita berpuasa, maknanya kita menyelami perasaan orang fakir miskin tu. Macam mana mereka tak ada makanan, susah. Kalau kita tak berpuasa, maknanya kita tak menyelami perasaan mereka. Tak menjiwaikan perasaan mereka yang tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Kita alhamdulillah lah, maknanya setiap hari itu adalah makanan. Tak banyak, sikit kan. Maknanya setiap hari ada letak makanan. Dalam peti sejuk kita tu sentiasa, boleh katakan sentiasa ada makanan. Bila tak ada makanan, kita carilah pajak rumah, pergi zimat ke dan sebagainya. Carilah makanan. Pergi family store pun cari makanan kan. Makanan sama ada makanan kering ke, makanan basah dan sebagainya ada. Sentiasa adalah dalam dapur kita tu. Cukup bulan adalah gaji tu tak? Ada separuh pada orang ni tak ada apa. Berlapar 2-3 hari berlapar, kosong, tak ada makanan. Mereka fikir apa yang mereka nak makan. Bagi kita pula, kat mana kita nak makan ya. Baik. Jadi bila kita berpuasa, maknanya kita menjiwai akan syahrul mu'assad. Syahrul mu'assad. Mim, waw, alif, sim, alif, ta, marbutah. Mu'assad. Maknanya bulan mana kita menghiburkan orang fakir, menghiburkan orang yang miskin dan sebagainya. Faqad kana qasim as-salfi salih yuwasuna min iftari al-fuqara al-masakin wal masakin. Maka sungguh adalah kebanyakan daripada golongan ulama salaf yang saleh, mereka itu menghiburkan orang-orang fakir miskin ini dengan antaranya ialah berbuka. Mereka hiburkan mereka dengan berbuka puasa. Danlah mereka berpuasa kan. Orang fakir miskin ni memang dia berpuasa, kita pun berpuasa. Cuma waktu berbuka kan, buka kita berbeza dengan buka dia. Kita berpuasa, dia juga berpuasa, tapi bila time buka ataupun time sahur, adakah sama makanan yang kita makan dengan makanan yang mereka makan? Takkan sama kan? Walaupun kita berpuasa, dia juga berpuasa, cuma time berbuka makanan yang berbeza. Semaknanya dengan kita bersedekah orang berbuka itu, maknanya kita dikatakan sebagai syahrul mu'assad. Mu'assad ni maknanya menghiburkan mereka dengan makanan-makanan tadi supaya mereka sukalah. Macam tu. Waqad jarat adat ba'da daulah islamiyah ka Hadramaut ayyahdiyal jiran ba'duhum ba' min futurihim. Sungguh telah berlakulah pada adat
pada sebahagian daripada daulah Islamiah, negara-negara Islam, seperti Hadramaut, satu tempat di Yaman namanya Hadramaut. Ayyahdiyal jiran, bahawa mereka menghadiahkan jiran mereka dengan berbuka. Ayyahdiyal jiran ba'duhum ba'da min futurihim. Mereka menghadiahkan jiran mereka dengan berbuka. Gitu. Mana mereka cari jiran-jiran mereka tu dengan kita, ataupun kita menukar makanan pun boleh. Menukar makanan tak banyaklah, tak perlu banyak, semangkuk cukup. Kita masaklah lebih. Bila kita memasak makanan tu, cakaplah rumah kita masaklah lebih sikit. Lepas tu kita tuangkan, isikan semangkuk bekas, hantar kat jiran kita. Dan jiran kita mungkin dia akan balas. Jangan tunggu orang balas. Ada sebuah tu, apa sama mak nak balas ni? Aku dah bagi dah. Aku dah bagi bubur dah ni. Agak apa kan sama mak nak balas dengan aku ni. Ataupun saya dah bagi imam satu bubur tadi. Bubur pisang. Kan? Agak apa imam nak balas ni. Kalau imam tak balas, aku buntu imam ni. Kita jangan agak buntu. Jangan mengharap orang membalas. Kita bagi je. Kalau ada, tak ada sudah. Kalau ada, alhamdulillah, kan? Tak ada pun tak apa. Atau dikatakan syahrul mu'asad, maknanya menghiburkan orang lain supaya mereka ada sesuatu, something lah bila mereka itu berbuka. Kemudian yang ke-12 syahrul barakah, bulan berkah. Yang ke-13 12 13 ini 10 11 syahrul barakah. 12 syahrul masajid. Syahrul masjid, bulan masjid. Nampak? Bulan masjid ataupun bulan surau lah. Sebab dalam kitab ni dikata syahrul masajid, bulan masjid. Kalau kita ni tempat kita sembahyang ni bukan masjid, kita surau. Syahrul surau macam tu. Bulan surau. Tak ada. Kemudian apa lagi? Sayyidul syuhur, penghulu kepada segala bulan. Penghulu pada segala bulan. Tu yang ke-11, 12, ke-13, 14. Yang ke-14 syahrul syuhur, bulan kepada segala bulan. Penghulu segala bulan. Kemudian yang ke-14 syahrul haji ma'a Rasulillah, bulan haji berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Seolah sama seperti Nabi mengerjakan haji. Kerana Nabi berhaji pada bulan Ramadan, syahrul hajj ma'a Rasulillah. Kemudian yang ke-16 syahrul Ramadan, syahrul ibadah, bulan Ramadan ialah bulan ibadah. Kemudian yang ke-18 syahrul Ramadan, syahrul khairi, bulan Ramadan ialah bulan kebajikan. Bulan Ramadan ialah bulan kebajikan. Banyak tuan-tuan nama-nama Ramadan ni. Kalau sebut dalam kitab ni pula syahrul zikri, syahrul syukur, bulan berzikir dan juga bulan bersyukur. Sesuai dengan Allah Taala sebut, dia kata litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu banyak bertakbir kepada Allah Taala di atas hidayah petunjuk Allah Taala dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Kemudian syahrul Ramadan tufiru fi dzunub, bulan Ramadan tadi bulan diampunkan akan segala dosa-dosa. Kemudian bulan Ramadan juga kan bulan diangkatkan derajat. Bulan diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlampau banyak tuan-tuan nama-nama Ramadan ni. Jadi amat malanglah tuan-tuan kalau kita tidak mengisi Ramadan ni. Kita membiarkan Ramadan ni berlalu begitu saja, tanpa ada pengisian langsung. So Ramadan ni kena isi, fact betul lah. Padatkan jadual. Macam wazin kan? Wazin fungsi surau. Bulan Ramadan ni jangan dia mana ada yang lompat lah dalam Ramadan ni. Isi apa sebanyak mana program boleh isi, kita isi. Apa je boleh isi. Macam tu. Supaya besok akhir Ramadan kita seronok lah. Alhamdulillah penuh lah Ramadan ni. Kan jadual kita alhamdulillah surau kita macam-macam program dia. So jangan kita menyia-nyiakan Ramadan. Jadi tajuk saya punya tazkirah pada pagi ni, tajuknya ialah
Kan? Ramadan kan yang dinanti dah tiba, kemudian adakah di ujung Ramadan kita besok kan dosa kita adakah diampunkan Allah Taala atau tidak? Adakah kita menangis tak besok di ujung Ramadan besok? Gitu. Ada tak besok di ujung Ramadan ni kita menangis dengan pemergian Ramadan? Kalau ikut dia punya tajuk ni kan yang saya bagi ni, Ramadan kedatangan dinanti, pemergiannya nanti adakah ditangisi? Itu tajuk Ramadan kita punya tazkirah pagi ni. Kan? Ramadan kedatangan dinanti. Memang kita dah nanti dah, kita dah masuk Ramadan pun. Cuma pemergiannya nanti adakah kita menangisi pemergian besok? Adakah kita sonok Ramadan pergi besok? Itu sebabnya Ramadan ni kena isi betul-betul. Jangan kasih peluang, jangan kasih chat kan. Isi sebanyak mana mungkin program yang boleh kita isi. Kan dengan sedekah, menderma, kan baca Quran satu lagi. Buat halqah Quran. Sebab banyak tempat tuan-tuan kan, masjid surau mereka buat halqah Quran. Kat sini saya tak tengok tak ada halqah Quran pun. Kan tempat-tempat lain saya tengok banyak buat halqah. Maknanya habis saja, contohnya habis saja tarawih tu mereka duduk berkumpulan buat grup-grup, contohnya satu kumpulan 5 orang baca Quran. Seorang baca lain semak, seorang masa semak. Gitu. Jibril kan kalau selain daripada Ramadan, Jibril akan bertalaki ataupun mengajarkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca Quran, Jibril pun semak. Mana Nabi bertalaki dengan Jibril lah. Mana Nabi yang baca, Jibril semak. Nabi baca, Jibril semak. Itu selain Ramadan. Kan? Mana Nabi sebulan tu Jibril akan datang sekali untuk mendengar bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk Ramadan 2 kali pula. Jibril akan datang dan Nabi pun membaca Quran. Jibril pun menyemak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita ada buat tak? Kalau tak ada buat, dah kena buatlah macam tu. Buatlah kumpulan. Cuma dalam kita baca Quran ni kan, kita kena lapang dada. Bila orang tegur, kita baca salah. Kita kena lapang dada dan kita jangan mengamuk kan. Bulan Ramadan takkan nak mengamuk. Kan? Kita sepatutnya ucapkan terima kasih kalau kawan kita menegur bacaan kita. Ada orang dia tak boleh ditegur. Dia tak boleh tegur. Susahlah kalau tak boleh tegur. Kalau kita tak boleh tegur, sampai bila pun kita tak boleh membaca dengan baik, dengan betul. Dan kita menganggap apa kita baca itu betul. Semenjak daripada kita balik sampailah sekarang, bacaan kita itu tetap akan salah selagi mana tak ada orang tegur. Bila dalam kumpulan ni kita ramai, seorang baca lain semak. Kalau apa saja bacaan kita salah, mana orang lain akan tegur, oh salah tu, bari salah. Salah. Sepatutnya bagi atas, kita baca di bawah. Apalagi kalau ayat-ayat yang separuh ayat Quran ni kadang ada ayat susah dibaca. Susah dibaca kan. Bila saya baca ni kadang-kadang kita baca salah. So kawan kita tegur, oh, salah tu, silap tu, salah baris. Kan? Jadi kita kena berdapang dada lah. Janganlah kita mengamuk pula. Itu caranya kita nak betulkan bacaan kita. Yang selama ni kita anggap bacaan tu betul, sebenarnya salah. Selama ni kita anggap bacaan kita betul, tapi sebenarnya salah. Jadi kalau kita tak buat macam tu, selamanya akan salah. Selamanya akan salah. Itu kelebihan kita buat halqah tu, kumpulan Quran tu. Kan? Pembahagian bacaan tu bagus juga. Kau ambil juzuk ni, kau ambil juzuk ni, kau buat balik, kau baca dalam rumah kau baca juzuk ni, baca ni dan sebagainya. Bagus juga. Tapi kalau kita baca salah, tak ada siapa nak tegur. Kelemahan dia bagi surah tu baca kat rumah tu, baca seseorang, kan? Kelemahan dia kalau kita salah tak ada siapa nak tegur. Betul tak? Kita anggap bacaan kita betul. Betul dia.
tapi sebenarnya salah. Ada bari-bari yang kita baca salah. Mungkin sekitar tajwid dia salah dan sebagainya. Bila kita buat halqah tu, maknanya kalau kita salah, ada orang yang membetulkan bacaan kita. Kita ucapkan terima kasih pada kita telah. Saya kat pejabat pun buat. Saya pun kena baca salah. Kawan tegur. Saya pun baca kena salah baris. Kan saya kat pejabat tu ada 6 grup. Kita buat 6 grup. Lelaki 3 grup, perempuan 3 grup. Okey. Dalam halqah ni tentu kadang-kadang baca salah. Jadi kawan kita tegur. Kita kena terimalah teguran tu. Tak perlulah lama sangat. Seorang contoh baca satu muka surat depan belakang. Kan? Satu line mana depan belakang. Kau baca pula depan belakang. Kau pula depan belakang. Habis selesai. Satu hari. Besok sambung lagi. Kan besok sambung lagi. Lama-lama habis dia. Tak habis pun tak apa. Jadi alhamdulillah kita dah mendapat pahala lah. Membaca Quran tu dah ada lah. Satu ayat pun, satu huruf pun dah mendapat 10 ganjaran pahala kan. Apalagi kalau kita baca lebih. La akunu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tidak aku kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Macam tu. Kan dia baca dalam halqah ni, dia tak sama baca dengan guru seseorang. Tak sama. Baca dengan guru sesama tu, kita baca dengan guru seseorang tu lainlah suasana keadaan dia. Dalam berkumpulan lain keadaan dia, tak sama. Macam tu. Dalam kumpulan dia akan ada orang yang rendah bacaan. Ada orang yang sederhana bacaan dia. Ada orang yang tahap tinggi bacaan dia. Tajwid dia, makhraj dia semua kan, panjang pendek dia memang tahap tinggi punya lah. Kan? Ada orang menganggap aku ni bacaan teruk, tak nak campur lah. Aku ni bacaan teruk lah, segan lah nak campur grup tu semua bacaan tinggi-tinggi. Sebenarnya itu yang terbaik dah. Kita bacaan tak bagus, kita campur kumpulan orang bacaan bagus. Itulah sebagai maknanya situ sebagai advantage pada kita kan sebenarnya. Kelebihan pada kita. Mana orang tu boleh tegur kita. Sebab mereka bacaan dah baik. Faham kan? Macam tu lah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Ramadan yang kita lalui ini insya-Allah, mudah-mudahan ini Ramadan ini akan ada keberkatan, ada perubahan pada diri kita lah. Kan? Sama ada segi sikap kita, segi tindakan kita, segi emosi kita dan sebagainya. Kan? Mudah-mudahan dengan Ramadan ini akan dapat mengubahkan suasana keadaan yang tak baik tadi kepada keadaan yang lain baik, lagi baik dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kesalahan kita dan Allah Ta'ala menerimalah amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan insya-Allah bulan Ramadan ini insya-Allah. Itu saja perbincangan kita. Tersilah dapat ingatkan, mudah-mudahan apa Allah Ta'ala dikongsikan insya-Allah akan dapat menambah kita bersama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'alam mutakabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyaniyatan ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa qahlana antu alifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrul rada wa najina minat ta'ni wa tawal bala. Bilutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.